warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Dipertua, saya mohon membahaskan rang undang-undang perbekalan 2015 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 10 Oktober yang lalu. Ya, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ithm wa antum ta'lamun. Al-Baqarah 188. Janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan cara salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada para penguasa kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa ketika kamu mengetahui salahnya. Belanjawan negara bukan hanya menyentuh angka perbelanjaan yang berubah dan meningkat saban tahun. Pastinya ianya juga bukan lakaran yang dihiasi dengan akronim-akronim menarik yang dikitar semula tetapi tidak ketara dalam amalan dan penghasilannya. Belanjawan negara sewajarnya menjawab dua persoalan pertama. Pertama, mengukuh paksi ekonomi dan memacu pertumbuhan rancak dengan maksud meningkat hasil dan pendapatan negara. Kedua, memastikan perbelanjaan terurus untuk memperkemas prasarana dan memastikan pengagihan adil dan saksama buat segenap lapisan masyarakat. Justru itu, pendekatan belanjawan pilihan yang dikemukakan oleh Pakatan Rakyat 2015 dalam mengulas bajet 2015 Perdana Menteri disandarkan kepada 10 asas utama. Pengukuhan tata kelola untuk menghapuskan rasuah dan ketirisan, pengurangan defisit belanjawan negara kepada kadar 2.6%, lebihan peruntukan untuk perbelanjaan pembangunan, menentang pelaksanaan GST yang mencukai golongan miskin dan memperkenalkan CGT, Capital Gains Tax, untuk mencukai keuntungan modal golongan kaya. Menjaga amanah khazanah minyak dan gas negara, mempertahankan perdagangan bebas yang adil untuk semua, penetapan gaji yang adil untuk hidup bermaruah, bebas daripada kenaikan harga barang dan kos sara hidup yang meningkat, pembangunan desa yang menyeluruh, dan menjamin hak perumahan untuk rakyat. Lantaran kerangka dasar dan kebijakan ekonomi, kami bermula dari pimpinan dan pengurusan tertinggi mengamalkan tata kelola baik dan urus tadbir yang berkesan. Apakah kita punya tekad politik dan keupayaan menghentikan amalan boros dan rasuah, memperkaya kroni dan elit yang mengakibatkan peningkatan kos dan bebanan terhadap rakyat terbanyak? Kita bahaskan tahun demi tahun penswastaan untuk IPP dengan harga yang ditetapkan tanpa bidaan. Sebagai contoh, di sinilah pada asasnya pertembungan ketara pendekatan bajet 2015 BN dan belanjawan Pakatan Rakyat. Belanjawan Pakatan Rakyat 2015, kami mengenal pasti beberapa kepincangan pentadbiran ekonomi amalan Kerajaan Barisan Nasional yang bakal mendatangkan kesan negatif kepada rakyat dan ekonomi negara. Pada hemat saya, kepincangan ini wajib diperbetulkan dahulu sebelum perancangan ekonomi jangka sederhana dan panjang dapat dilaksanakan. Seandainya pendekatan tidak berubah, kita akan terus terperangkap dengan kemelut ekonomi yang sama. Sebab itu kami mengusulkan sistem cukai tidak boleh dikenakan mendera rakyat, kerana sistem cukai yang lebih mesra golongan maha kaya untuk kekal kaya, manakala golongan bawahan dipaksa menanggung bebanan cukai negara. Saya akan buktikan dengan angka-angka selepas ini. Kedua, tata kelola yang lemah akibatnya budaya rasuah terus membara di dalam kerajaan dan pentadbiran ekonomi. Ketidaktelusan
dan ketidakcekapan dalam menangani rundingan peringkat antarabangsa seperti Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik TPPA yang boleh memberi kesan yang besar kepada daya saing industri tempatan dan kos sara hidup rakyat, dan bergantungan berterusan kepada hasil industri minyak dan gas, ditambah pula dengan pengurusan hasil sedia ada yang tidak berhema. Sebab itu belanjawan ini nampak tidak mendapat dukungan ramai, terutama di golongan peniaga dan rakyat terbanyak. Perbelanjaan pengurusan negara yang sentiasa bertambah setiap tahun dikekalkan. Perbelanjaan pengurusan bertambah kepada 223.4 bilion daripada 217.7 bilion ringgit tahun lalu. Kadar pertambahan tahunan dilihat sedikit berkurangan kepada 3.71% berbanding 4.96% sebelumnya. Walaupun ini relatif satu pembaikan, boleh dikira sebagai pembaikan dari segi disiplin fiskal, namun soal tata kelola masih parah. Perbelanjaan pembangunan pula mencecah tradisi pengurangan tahun ke tahun, bertambah kepada 50.5 bilion ringgit tahun ini daripada 46.5 bilion ringgit 2014. Nisbah perbelanjaan mengurus kepada pembangunan kekal sekitar 82 hingga 82 berbanding dengan 18. Sama seperti 2014. Dan ini membimbangkan. Apa maknanya? Pembangunan itu hanya 18%. 82% pengurusan. Dan tidak ada kesediaan anjakan untuk mengurangkan keborosan ketirisan dan mengalih kepada pembangunan. Ini berbeza dengan kenyataan tegas yang membawa Menteri Besar Selangor yang baru, yang mahu pendekatan yang berubah supaya peruntukan pembangunan negeri Selangor ditingkatkan daripada amalan sebelumnya. Meskipun belanjawan Barisan Nasional diramal mengurangkan defisit kepada 3% KDNK, namun belum tampak tanda-tanda permasalahan defisit mampu dibendung. Umpamanya, pertambahan peruntukan untuk Jabatan Perdana Menteri meningkat 22.6 bilion ringgit. Saya sebut dalam kenyataan media sebelum ini, 5 kali lebih tinggi daripada Jabatan Perdana Menteri Australia. Jadi kita boleh bayangkan umpamanya pengumpulan kuasa dan amalan belanja dengan begitu mudah, dan kita akan sebut beberapa contoh kecil dan besar. Saya akui satu perubahan untuk Kementerian Belia dan Sukan, peningkatan 138.5% kepada 415 juta. Tapi saya ingin tekankan keperluan latihan dan aktiviti belia, bukan pesta-pestaan membazir yang harus dihentikan segera. Peruntukan sukan yang meningkat perlu melahirkan tahap dan mutu sukan yang membanggakan, bukan asyik kalah dan lemas saban tahun. Tetapi satu keanehan yang ketara, Tuan dan Pertua, ialah manakala Kementerian Keuangan beri peruntukan 10 juta kepada Bank Dunia. Saya rasa ini boleh disemak oleh Kementerian Keuangan, tapi mungkin satu-satu negara di dunia yang belanja untuk Bank Dunia. Sepatutnya Bank Dunia yang belanjakan. Walaupun jumlahnya 10 juta ringgit, tapi satu keanehan. Saya pernah menjawat pengurusi jatuh kuasa pembangunan Bank Dunia dan IMF pada ketika itu. Tak pernah kita dengar negara berkembang belanja untuk mengajak Bank Dunia buka cawangan, kemudian belanja pula 10 juta ringgit seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Luar biasa. Kaya kita dalam membazir, tapi 10 juta patut dipindahkan kepada rakyat. Saya tekankan ini kerana kita harus realistik. Ya. Dalam belanjawan selalu kita, panduan kita Al-Quran, surah Yusuf AS. Pengalaman Nabi Yusuf AS, keadaan ekonomi yang jenuh berbanding dengan 7 tahun gersang ekonomi. Dalam keadaan kita agak tidak begitu jenuh dan belum begitu gersang, kita lihat kenyataan kesejahteraan yang menuntut kita perbaiki tata kelola sekarang. Umpamanya, Amerika Syarikat menamatkan program quantitative easing. Itu peningkatan kadar faedah pada pinjaman. Akan beri kesan. Jerman dan Jepun
bakal mengalami kemelesetan ekonomi. Ketidaktentuan terus menjelubungi ekonomi China akibat kejatuhan nilai sektor hartanah dan kredit bubble. Ini yang juga diakui oleh Perdana Menteri, Menteri Kewangan dalam ucapan bajet 2015. Ketidaktentuan ini akan menyebabkan kemurungan ekonomi pada rakan dagang utama seperti China, Kesatuan Eropah dan Jepun, dan pasti memberi kesan yang negatif kepada pendapatan ekspor Malaysia. Manakala ekspor terjejas, permintaan domestik harus digalakkan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang mampan. Tetapi beberapa petanda awal menunjukkan negara kita mulai dilanda kemurungan ekonomi. Tuan dan Pertua, tiap tahun kita menegur amalan boros ini. Ada kawan rakan-rakan dari Barisan Nasional mengatakan kita terlalu kritikal. Tapi kita merujuk kepada laporan Ketua Audit Negara. Cuba bayangkan teguran Ketua Audit Negara 10 tahun yang lalu, 5 tahun lalu, dan tahun lalu. Tegurannya hampir sama. Ketirisan terus berlaku. Amalan boros dan tidak bertanggungjawab. Komputer 400 atau 800 ringgit jadi 4,000. Jam 30 ringgit jadi 300. Ini terus menerus berlaku tanpa kawalan yang tepat dan baik. Slogan NKRA yang mensasarkan pembentaran rasuah kekal sebagai slogan. Saya tahu pedih di telinga, tapi kena dengar. Kalau berani, bangun jawab. Saya mudah. Kalau berani, hujah ini dipertikai. Petikai laporan Ketua Audit Negara. Itu boleh bangun. Hutang kerajaan persekutuan 2013, 569 bilion ringgit atau 53% KDNK. Contingent liability 158 bilion serta anggaran kehilangan dana terkumpul 1.2 trilion dari Malaysia semenjak 2002-2011 menurut Global Financial Integrity. Saya tahu ada jawapan daripada Kementerian Kewangan mengatakan ini jumlahnya tidak 1.2 trilion ringgit. Mana mungkin wang begitu banyak hilang dari tahun 2002 sehingga 2011 begitu banyak. Baik. Kalau tidak 1 trilion, berapa? 400 bilion? 200 bilion? 40 bilion? Atau nak nafikan terus? Ini beda yang saya sebut tekad politik. Pimpinan. Sebab tu nak robah, nak cukai, nak beban rakyat, mula dari pimpinan. Kita ambil India, yang amat. India di bawah Perdana Menteri baru, Modi. Sidang kabinet pertama. Mengambil kira laporan Global Financial Integrity yang kita bakul sampahkan. India, pemerintah baru, walaupun mungkin dalam beberapa dasar dia kita tidak setuju, tapi dari soal financial integrity, first cabinet session, tuan yang betul, telah mengarahkan ditubuh satu task force wibawa dipengerusikan oleh Justice bekas Hakim Mahkamah Persekutuan, Supreme Court India, dengan kuasa penuh meneliti kebocoran, ketirisan, aliran dana ratusan bilion dolar keluar dari India. Kita tahun demi tahun kita sebut tentang Global Financial Integrity. Wang dicuri, dirompak, bawa keluar. Kita kata tak banyak, sikit saja. Tapi apa dia kajian? Tidak ada. Sebab itu saya katakan, mengapa masalah besar ini tidak disentuh dalam kerangka bajet negara? Kita kata wang tak cukup. Perkenalkan GST. Cukai perlu tambah, harga minyak naik. Tetapi yang bocor puluh bilion ini, yang disebut oleh Ketua Audit Negara, yang boleh kita jimat 10, 15, 20 bilion, dan aliran keluar daripada negara, tidak disentuh. Langsung tidak disentuh dalam ucapan bajet 2015. Corruption Perception Index meletakkan Malaysia sebagai negara ke-53 dilihat paling rasuah daripada 177 negara di belakang Rwanda dan Botswana. Laporan terkini Asia Pacific Fraud Survey Report Series 2013 bertarikh Oktober 2014 daripada Ernst & Young mengatakan Malaysia adalah negara paling rasuah di Asia Pasifik selepas China dan lebih gemar mengambil jalan pintas
untuk mencapai sasaran ekonomi akibat peningkatan persaingan dan keadaan ekonomi yang mencengkam. Jadi kita dapati 4 komponen perbelanjaan kerajaan persekutuan yang terdedah besar dalam amalan rasuah akibat tata kelola yang lemah. Khidmat dan bekalan, aset, bayaran kenaan tetap dan belanja pembangunan. Jika diandaikan wang semaju bang 15% sebagai kadar ketirisan dan rasuah yang konservatif pada perbelanjaan ini, maka sebanyak 18 bilion hingga 20 bilion ringgit boleh dijimatkan. Tuan Yang Bertuah, kita kena sedar. Bila saya bagi keangkaan unjuran ini, dia boleh dipertikai oleh Kementerian Kewangan. Tapi berdasarkan kebocoran ketirisan ini, kita boleh jimatkan 18. Katalah 15 bilion. Tahu maknanya? Maknanya, tak perlu naik harga minyak. Kerana kita boleh jimatkan daripada boros dan tiris. Ini soal dia. Mengapa kita nak selamatkan korporat besar dan perasuah dan bebankan rakyat dengan kenaikan harga? Kalau keadaannya bersih, tidak ada bocor, tak ada ketirisan, tidak ada pengaliran keluar negara, kita boleh faham. Sebab itu saya katakan dia bermula dengan pendekatan yang bermusabah. Sebab itu kalau ini berlaku, apa faedah? Apa relevan kita berbahas soal GST bila pendapatan bertambah 15 hingga 20 bilion ringgit satu tahun? Ya, sila Wan Semaju. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Ahli Parlimen Pematang Pau. Baru-barunya ahli yang berhormat kata tentang subjek boros dan membazir. Baru-barunya saya dengar dari satu kawan banker, dia bukan ahli politik. Ada cadangan badan kerajaan Malaysia nak beli Hotel Dorchester di London, UK. Kalau betul, apa pandangan ahli Parlimen Pematang Pau? Bagaimana Hotel Dorchester di London boleh bantu ekonomi negara Malaysia? Terima kasih, Yang Bertuah. Ini semua cadangan kaut orang yang getih boros. Kalau orang tu bertanggungjawab, dia tumpu pembangunan dalam negara. Dia tak simpan 18 bilion ringgit duit 1 MDB di Cayman Islands. Dalam keadaan kita mendesak keperluan pembangunan negara kita. Saya harap itu tidak benar. Saya harap pandangan ahli bank itu tidak benar. Tapi kalau faham cara kita melabur, baik daripada khazanah atau Felda dan dalam beberapa hal tabung haji, saya rasa tidak akan mengejutkan kalau ini berlaku. Kita ambil contoh kitaran semula. Perdana Menteri sebut lebuh raya Pen Borneo dan saya dengar tepukan gemuruh daripada ahli Parlimen BN. Saya pun sokong. Tapi bedanya, sejak tahun 2010, itulah yang diumumkan, itulah yang ditepuk. Kita ingatkan cadangan baru. Cadangan 2010, tiap tahun ni, ulang itu. Ini kitar semula. Baik. Dia bermula tahun 2010, jarak 2239 km, kos 22 bilion. Baik. Kemudian diulang kembali. Tiap tahun ulang. Tahun ini diulang, daripada 2239 km turun jadi 1663 km dan kos dia tambah lagi jadi 27 bilion. Tambah 23%. Sebab itu saya kata the devil is in the details. Tugas ahli-ahli parlimen kedua-dua pihak harus teliti secara terperinci. Ini macam Dr. Watson. Mesti the devil is in the detail. Jadi bila bunyi, kita akan terus membangunkan dan membina lebuh raya. Pertama, dia bukan lebuh raya. Yang Muhammad Arau biasa pergi. Tetapi keduanya, kos dah meningkat. Tahun depan akan umum lagi. Kita akan bangunkan lebuh raya. Dan tepuk juga. Okey. Okey, angka Jabatan Perangkat Negara. Ini pendapatan rakyat. Purata kenaikan gaji 2010 hingga 2013, 4%. Kos pengangkutan dan makanan menurut sub-indeks CPI, kenaikan 5.4% dan 36%. Maknanya, pendapatan purata tidak setimpal dengan kenaikan harga. Terutama bidang
pengangkutan dan makanan. Ya. Kenaikan harga rumah kediaman naik di purata 8 hingga 10%. Pendapatan naik 4%. Ya. Harga rumah 10%. Harga barang 54%. Makanan. Maka rakyat terpaksa berhutang. Apa buktinya? Nisbah hutang isi rumah keluarga kepada pendapatan lebihan, disposable income, 140%. Antara yang tertinggi di dunia. Ini isu fundamental yang mesti diadres dalam mana-mana ucapan belanjawan atau bajet, ikut istilah BN. Iaitu rakyat tertanggung terpaksa berhutang. Dan jumlah hutang isi rumah Malaysia mencecah 86.6% daripada keseluruhan nilai ekonomi negara berbanding 81% tahun 2011. Bagaimana kita nak katakan perancangan ekonomi telus dan berjaya? Hutang bertambah. Dan ini angka yang disediakan Yang Berhormat Putrajaya dari kerajaan, bukan dari angka saya. Baik, laporan awal penyiasatan pendapatan dan perbelanjaan isi rumah 2014 ke atas 42,000 isi rumah menunjukkan 50% pewarta berpendapatan kurang daripada 4,258 sebulan, manakala masih terdapat 28.7% negara rakyat yang berpendapatan kurang daripada 3,000 ringgit sebulan. Tuan Dan Pertua, tahun lalu kita diwar-warkan dengan karya pakar ekonomi Perancis yang terkenal, Thomas Piketty, Capital in the 21st Century. Dia mengundang wacana yang hebat, sambutan Paul Krugman, Joseph Stiglitz dan lain-lain. Apa dia penekanan tesis beliau? Pertumbuhan ekonomi tanpa kepedulian. Pertumbuhan ekonomi, kekayaan golongan kecil tanpa peningkatan yang setimpal dari rakyat terbanyak tidak mampan dan tidak mampu dipertahankan. Di negara kita, kita kata kita setuju laporan ini. Saya ingat Perdana Menteri dalam ucapan belanjawan menyebut, dan saya akui satu kupasan yang baik kerana menerima bahawa inequality can no longer be sustainable. Tetapi apa dia realiti, kenyataan dalam negara? Kita baru membaca satu karya pakar ekonomi tempatan, The Color of Inequality, Ethnicity, Class, Income and Wealth in Malaysia oleh Muhammad Abdul Khalid. Yang kaitannya ada pada Arau, saya harap dia baca. Karena buku ini sebenarnya pada hemat saya harus dibaca oleh semua ahli-ahli parlimen kerana dia menggunakan data kerajaan, dan saya difahamkan beliau juga terlibat dalam badan penyelidikan khazanah kerajaan, ya. Bukan ada kena-mengena dengan Pakatan Rakyat. Apa dia pandangannya? Ekonomi rakyat Malaysia, satu, dalam sektor penghilangan dan pekerja bawahan, Bumiputera 30%, China 20%, India 46% tahun 2011. Pengurusan dan profesional, Bumiputera 15%, China 23.4%, India 16.8%. Masyarakat Melayu umumnya melahirkan kebimbangan kerana terbatas peluang di sektor swasta. Kami merujuk kajian Dr. Lee Hock On, Universiti Melaya, beberapa tahun yang lalu, dan Muhammad Abdul Khalid yang sama, ya. Does race matter in getting an interview? Di mana mereka buktikan bahawa dengan resume yang sama, ada kala anak graduan Melayu diketepikan. Manakala masyarakat bukan Melayu pula mengungkit kerana mereka didiskriminasi di sektor awam. Jadi dua-dua pihak ada hujah, ya, dan bukti empirical
untuk mengatakan ada diskriminasi, cara langsung atau tidak. Baik. Kita dah merdeka sekian lama. Tak bolehkah kita tangani ini once and for all? Supaya tidak ada anak Melayu, graduan Melayu yang layak di bawah merasa diketepikan walaupun beliau layak. Dan tidak ada anak Cina yang pintar merasa beliau tidak dihiraukan untuk diberikan pertimbangan dalam pekerjaan di sektor awam. Sebab itu saya mengusulkan dan juga disentuh dalam belanjawan Pakatan Rakyat, diwujudkan Equal Opportunities Commission untuk memastikan ruang pekerjaan terus dibuka tanpa mengira kaum, menentang segala bentuk diskriminasi pekerjaan menurut kaum. Dengan cara sedemikian, anak-anak Melayu merasa mereka terpinggir di sektor swasta dapat diberikan pertimbangan kerana jumlah ruang di sektor swasta besar, dan anak-anak bukan Melayu yang merasakan mereka tidak ada tempat dan pengiktirafan di sektor awam juga diberikan perhatian. Perdana Menteri bangga dan saya akui pentingnya negara mempunyai pasaran saham yang rancak dan pertumbuhan yang cukup menakjubkan di negara kita berbanding dengan rantau ASEAN. Baik, soalnya siapa yang beruntung? Berapa orang yang dapat faedah daripada saham yang memuncak? Lebih 53% rakyat Malaysia tidak mempunyai sebarang aset kewangan. Dan lebih 70% daripada mereka bumi putera. Hidup Melayu ni dalam membanggakan pertumbuhan pasar saham, ya. Tetapi kita jangan anggap ini seperti ukuran utama kerana masalahnya besar. Baik. Golongan 10% terkaya di Malaysia memiliki 77 aset kewangan negara. Pada tahap 14,211% lebih tinggi daripada puratan rakyat. Ini yang disebut kesenjangan. Gross inequality. Manakala 80% rakyat Malaysia yang berpendapatan rendah hanya memiliki 5.5% daripada aset kewangan. Ini lebih teruk daripada sistem kapitalis bobrok yang dipertahankan oleh pimpinan negara kita. Walaupun amanah saham Bumi Putera dikhaskan untuk Bumi Putera, masih lebih 55% Bumi Putera tidak mempunyai akaun ASB. Orang-orang kaya dari kalangan Bumi Putera yang hanya berjumlah 0.2% daripada kesemua penabung ASB memiliki 1.5 kali ganda lebih tabungan ASB dari keseluruhan 80% penabung biasa yang lain. Majoriti rakyat Malaysia tidak mempunyai aset kewangan dengan indeks Gini koefisien melebihi 0.8% untuk kesemua kaum. Golongan 10% terkaya juga dilaporkan memiliki aset hartanah pada tahap 294% lebih tinggi daripada puratan rakyat. Memang ada kesenjangan. Takkan golongan miskin dengan kaya sama kuasaan milik tanah. Tetapi kalau sampai saham 14,200% beda. Kalau tanah 294% beda. Ini harus ditangani hanya dengan tekad politik yang berani. Pematang Pau mencelah, tuan. Dari segi pemilikan hartanah, 32% daripada penduduk bandar tidak memiliki hartanah. 32% rakyat bandar di Parlimen Putrajaya tidak langsung punyai satu lot kecil pun. Berbeza dengan puluhan ekar yang diberi begitu mudah kepada tauke-tauke dan kroni. Matang Pau? 32% daripada penduduk bandar tidak memiliki hartanah, manakala kadarnya hanyalah 17% untuk penduduk desa. Dan ini saya nak ulang, Muhammad Arau, ada keterangan ini dari buku ini yang saya harap yang Mak Marau boleh beli untuk ahli kabinet baca. Matang Pau,
Datuk Yang Dipertua, Ya, sila Pandan. saya tertarik dengan perangkaan-perangkaan mengenai pemilikan aset kewangan. Kerana itulah sebenarnya gambaran bagaimana kekayaan di negara ini dikumpulkan di hanya golongan yang paling kecil. Saya juga nak rujuk pandangan pematang pauh mengenai kenyataan yang dibuat oleh Pekan sejak beberapa hari yang lalu. Kononnya bahawa kalau tidak kita laksanakan cukai barang dan jualan kepada rakyat keseluruhannya ini dan mengikut cadangan yang dibuat oleh Pakatan Rakyat untuk memperkenalkan cukai keuntungan modal ataupun CGT kepada pemilik-pemilik aset kewangan yang kaya raya ini, apakah pematang pauh bersetuju bahawa sebelum keseluruhan rakyat, tua muda, miskin kaya, kerja ataupun tidak dikenakan cukai melalui GST, sewajarnya lah 10% orang terkaya yang memiliki sehingga 77% kekayaan pasaran yang disebut oleh pematang pauh tadi, inilah yang sepatutnya dicukai dahulu melalui cukai keuntungan modal sebelum kita fikir mencukai orang kaya. Minta pandangan pematang pauh. Miskin. Yang Dipertua, ini bagi saya yang saya sebut pada awal, apa yang disebut tadi oleh Pandan tadi, soal prinsip perbezaan bajet 2012 dengan belanjawan Pakatan Rakyat. Siapa yang harus menanggung beban cukai? Rakyat terbanyak melebarkan jaring percukaian walaupun ada pengecualian ataupun golongan maha kaya. Apa salahnya kita gunakan pendekatan yang tidak membebankan? Saya akan bagi buktinya bagaimana mengikut pendekatan yang dibuat oleh Menteri Kewangan sekarang, seorang tauke maha kaya ratus juta pendapatan satu tahun dikecualikan beberapa juta dan dialih rakyat bawahan mesti bayar. Ya. Jadi pada hemat saya, pendekatan kita termasuk dalam memperkenalkan capital gains tax itu, iaitu bila ada keuntungan berlebihan dari capital, kita cukai. Kalau dia kaya, dia tak tambah kekayaan dia, kita tak cukai. Cukai tetap. Ini kita tak sanggup buat pendekatan itu dan kita kenakan cukai bagi rakyat miskin. Ya. Dan tentunya kerana mereka tidak dapat pendedahan maklumat, ada yang mungkin kurang menikmati maksud kita memperkenalkan CGT ini, kerana Perdana Menteri hanya menepis dan mengatakan ini akan membebankan negara tanpa ruang untuk kita berbahas dan berwacana secara segar. Tapi bagi saya tidak boleh lari daripada prinsip Al-Quran Al-Hasyr yang ayat 7 yang selalu kita ulang. Quran menekankan dalam sistem ekonomi Islam yang adil, kekayaan itu tidak boleh berlegar di kalangan orang kaya. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Tidak boleh berlegar di kalangan orang kaya. Bukan bagi ruang, tidak boleh pemerintahan itu berlegar di kalangan orang kaya. Dan kalau ada yang Ali Muhammad tahun lalu dia kata, oh pasal apa pematang pauh cakap sekarang saja, dulu tidak ada. Baca ucapan saya dalam perhimpunan UMNO, saya guna ayat ini menegur amalan sistem yang menumpukan nak mengangkat billionaires dan tidak menjaga masalah kesenjangan. Baik, ada kaitan dengan kajian yang saya sebut tadi dalam buku Muhammad Abdul Khalid ini tadi. Boleh, kalau beli extra copies boleh bagi kepada beberapa orang pimpinan Pakatan Rakyat. Ya, terima kasih. Muhammad Araur setuju untuk mengedarkan. RM40 je. Ya. Baik. Kita rujuk sebelum ini Tuan Dipertua, kajian Profesor Fatimah Kari, Universiti Melaya. Ya. Yang menunjukkan nisbah pendapatan pekerja bandar adalah 2 kali ganda melebihi pendapatan melebihi nisbah pendapatan pekerja bandar
dengan 2 bandar. Dan ini bagi beliau amat membimbangkan. Kalau kita rujuk dari segi semangat dasar ekonomi baru yang masih kuat dipertahankan oleh kerajaan. Kajian Dr. Lee Hock Aun 2013. Ini juga membimbangkan, terutama kawan rakan-rakan dari Sabah dan Sarawak. Kerana angka ini harus mengejutkan, iaitu 2013 pencapaian pendidikan Bumiputera di Sabah dan Sarawak jauh lebih ketinggalan. Lebih kurang 58% kanak-kanak IBAN, 46% kanak-kanak Bumiputera yang bukan kadazan hanya berpendidikan tahap sekolah rendah. Ini kajian. Kalau nak pertikai, saya minta Kementerian Pendidikan, Kementerian boleh pertikai. Sudah tentunya ini akan mengakibatkan pendapatan Bumiputera Sabah dan Sarawak jauh ketinggalan dan tidak ada setelah setengah abad merdeka kemungkinan jurang itu boleh disamakan. Sebab itu dalam kaitan ini kita sebut tentang emolumen penjawat awam yang diunjurkan bertambah pada 3.3% 2015. Yang membimbangkan kami ialah kerana ia lebih rendah daripada CPI pada 4%. Oleh itu, penjawat awam negara kita akan merasai himpitan kos sara hidup, terutama dengan pelaksanaan GST. Pakatan Rakyat berpendapat tanggungjawab kerajaan harus menggunakan kaedah paling adil, mencukai pelbagai bentuk modal dan keuntungan modal yang saya tekankan tadi. Dalam keadaan hanya 18% penerima gaji yang membayar cukai di Malaysia, langkah mengenakan cukai konsumsi kepada semua amatlah tidak wajar. Kegairahan kerajaan melaksanakan cukai barangan dan perkhidmatan GST yang regresif pada kadar 6% perlu dipersoal. Apa maksud regresif? Beban cukai akibat GST lebih besar kepada golongan berpendapatan rendah dan menengah berbanding pendapatan tinggi. Yang ini sebenarnya harus kita harus jurus ke situ. Bukan soal pengecualian. Saya tak nafikan ada pengecualian. Kalau ada pengecualian, kadar itu boleh dikawal sedikit. Betul. Tetapi apa dia pendekatan asas kita? Nak cukai siapa? Apa yang menghambat kita daripada mencukai golongan pemodal yang keuntungannya berlipat berbilion? Tak kala membahaskan undang-undang pindaan lembaga hasil dalam negeri, tuan betul. Saya sebut tentang pendapatan tauke besar yang 4 tahun yang lalu 1 bilion, sekarang dah 5 bilion. Yang dulu 8 bilion, sekarang dah 12 bilion. Yang kita sebut di sini cukai yang dikenakan bagi kalangan yang lebih. Hasilnya, keuntungannya. Perbendaharaan Malaysia menganggarkan bahawa isi rumah yang berpendapatan kurang RM4,000 sebulan, RM4,000 sebulan akan menyaksikan kesan pertambahan perbelanjaan antara RM140 hingga RM700 akibat GST. Manakala isi rumah berpendapatan lebih RM4,000 dijangka mencatat kenaikan sekurang-kurangnya RM1,550. Ini bermakna GST bakal mengurangkan pendapatan lebihan rakyat, golongan berpendapatan rendah di bawah RM4,000 sebulan, 32.6% perbelanjaan bulanan mereka dijangka tertakluk pada GST, manakala bagi golongan berpendapatan sederhana, peratusan ini naik pada 60% yang terkena dengan pencukaian yang baru ini. Jadi GST bagi kami akan memberikan pendapatan tambahan kepada kerajaan sebanyak 8 bilion untuk 2015. Ini disokong oleh kenyataan dari Jabatan Kastam yang menganggarkan angka 5 hingga 6 bilion ringgit dan juga bahagian percukaian KPMG yang menganggarkan 9 hingga 10 bilion ringgit pulihan kepada kerajaan. Jelas ini berbeza dengan kenyataan Menteri Kewangan bahawa hasil kutipan GST hanya 0.69 bilion. Kalau ini boleh tegur kerana saya baca kenyataannya, tapi ingat bercanggah dengan kenyataan Kastam dan juga KPMG. Kalau betul begitu rendah, nak susah-susah nak tambah sebilion pasal apa?
kos pengendaliannya pun 1 juta. Komuniti perniagaan menyuarakan kebimbangan bahawa sekiranya GST dilaksanakan, kelewatan pembayaran rebate GST akan menjejaskan aliran tunai cash flow syarikat. Sebab itu bagi kita masih menentang pelaksanaan GST kerana ia pasti akan menaikkan kos. Kalau nak hujah soal kesan atau tidak, kita mengatakan kita harus alih untuk mengenakan cukai bagi kalangan kaya. Apa dia cukainya? CGT, cukai keuntungan modal, capital gains tax, yang kita cadangkan. Iaitu keuntungan dari urus niaga yang melibatkan modal seperti saham, instrumen keuangan dan bond. Tapi tak berani disentuh kerana ini milik toke-toke dan kroni. Untung berbilion tapi tak berani cukai, tak ada cukai. Ya. Walaupun bilangan yang bakal dicukai itu jauh kecil, kerana hanya dalam kategori yang maha kaya. Maka kita menganggarkan CGT akan berjaya mengutip cukai permulaan. Tahun 2015 saja kita menganggarkan 3 bilion ringgit. Jadi golongan yang dicukai itu adalah tentunya golongan pendapatan besar dan benar urusan juga berisiko tinggi seperti saham dan bond. Sebab itu cukai itu kepada capital gains. Jadi kalau bukan tidak sebaliknya. CGT merencatkan, ada yang katakan ini akan merencatkan pelaburan kerana Amerika Syarikat dan UK kekal menjadi hak pelaburan kelas dunia walaupun masing-masing mempunyai kadar CGT yang tertinggi di dunia pada kadar 50.8% dan 46.7%. Tak aneh, negara kapitalis dunia sanggup cukai golongan kaya. Kita kata negara yang mengamalkan dasar kedua baru yang pro rakyat dan pro Melayu bumi putera tak sanggup kenakan cukai kepada golongan maha kaya. Malah jika CGT dikenakan pada para spekulator saham, maka pasaran saham akan tidak akan terlibat dalam aktiviti spekulasi berlebihan. Matlamat utama adalah mengekalkan kadar cukai pada pendapatan rendah pada masa yang sama, meningkatkan nisbah pendapatan cukai kepada KDNK. Jumlah cukai ditingkatkan dengan menggalakkan peningkatan jumlah pembayar cukai tetapi mengurangkan kadar cukai bagi setiap pembayar secara keseluruhan. Jadi kita yakin dengan ini taraf hidup rakyat miskin dapat ditingkatkan walaupun golongan elit maha kaya mungkin mendapat keresahan sedikit. Tetapi ada masalah dalam GST kalaupun diamalkan tentang apa yang dimaksudkan dengan kadar sifar, zero rated dan yang tidak dikenakan cukai, exempted. Perdana Menteri ada menyebut beberapa barangan makanan dan ubatan yang tidak dikenakan GST. Dan juga barang-barang yang mengalami kenaikan harga, tetapi kos, komponen dan perkhidmatan lain yang tidak dikenakan cukai digunakan dalam rangkaian perbuatannya. Ada masalah kerana komponen terlalu besar. Kita ambil kenyataan Presiden Malaysian Automotive Association. Tidak benar harga kereta akan turun kerana terbatalnya cukai jualan 10% digantikan dengan 6% GST tahun depan. Kerana menurut pelaksanaan GST quote, there will be a different implication to business in various areas ranging from tax computation, collection, refunds, reconciliation, costing, etc. when compared to the existing sales and service tax. As such, vehicle distributors would need to review the entire cost structures and supply chain in the light of these implications. Jadi ada kenyataan berbeza di antara pimpinan politik dan birokrat dan peniaga yang mengatakan kami tetap akan menaikkan harga kenderaan. Pematang Pau. Pematang Pau, saya ingin membangkitkan satu isu yang telah terima kasih speaker. Pematang Pau, saya ingin membangkitkan satu isu bahawa reality on the ground dalam business sector adalah selepas bajet dibentangkan di mana Yang Amat Berhormat Pekan kata
harga barang akan turun 56%, harga barang akan turun akibat tak ada SST lagi, dan GST memberi hanya 6% dan harga barang akan turun. Tetapi sejurus selepas itu Chinese Chambers of Commerce telah membuat kenyataan bahawa ini tidak mungkin berlaku kerana sebab semua kos barangan, business investment yang menyediakan GST dan juga kos yang lain akan melambung naik. Maka itu adalah angan-angan kerajaan bahawa dengan implementasi GST dan banyak lagi zero rated tax, maka harga barang di pasaran akan turun. Minta komen daripada yang berhormat Pematang Pau. Terima kasih Abang Baru. Perdana Menteri tak kala mengumumkan pelaksanaan GST mengatakan bahawa Pematang Pau tak kala menjadi Menteri Kewangan memang menyokong GST. Itu kenyataan saya sebaik saya jadi Menteri Kewangan ialah menyatakan kita harus memberikan pertimbangan, mengkaji kerana GST ini, maksudnya bukan GST, VAT, Value Added Tax ini adalah di antara yang efficient. Itu 92. Tahun 1993 setelah dikaji oleh Treasury, tolong cek rekod Hansard. Ini kadang-kadang yang mengampu ni lebih pada pengumuman Perdana Menteri. Perdana Menteri cakap itu je. Yang mengampu tidak pedai saya bagi kuat. Pada tahun 1993, tak kala menjawab soalan daripada Kepung, Dr. Tan Seng Giau masa itu, menanyakan tentang pelaksanaan GST, VAT, saya jawab, dah ada dalam Hansard. Saya kata, Kementerian Kewangan telah meneliti dan tidak munasabah untuk mengharapkan kita melaksanakan sistem percukaian mengikut acuan barat. Dan keduanya saya katakan pelaksanaan SST, Sales and Service Tax, sudah dilaksanakan dan pada kami cukup setakat itu. Jadi mana dari 93 sehingga 98 tidak berbangkit GST. Bagaimana sekarang Perdana Menteri bangkit mengatakan saya setuju. But check Hansard tahun 1998 tak kala menjawab soalan daripada Dr. Tan Seng Giau Kepung. Kerana apa? Kerana semua kajian menunjukkan kesan awalan dari pelaksanaan GST adalah kadar inflasi meningkat. Tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Termasuk Singapura dengan kadar 4%. Kesan awalan inflasi meningkat. Kanada parah peningkatannya. Oh, baik. Sebab itu Kementerian Kewangan, Menteri kata kita bagi banyak pengecualian. Tapi pengecualian itu tidak menjamin kos dan harga barang akan meningkat. Petampoh. Boleh sikit. Ya, sila. Pematang saya ingin bertanya apabila Pematang menyatakan tentang apa cukai keuntungan modal. Yang Pematang maksudkan ni adalah kita tidak ada SST, tidak ada GST, hanya cukai keuntungan modal sahaja. Itu satu. Yang keduanya, saya lihat di sini, cukai keuntungan modal ni berapa negara yang dah buat dan bagaimana keberkesanannya. Saya tertarik tadi ada Bayan Baru bangkit tanya tentang cukai. Dia begitu concern tentang kenaikan cukai ni. Tetapi untuk pengetahuan yang Muhammad Petampau, di Pulau Pinang ni macam-macam cukai naik. Cukai belah ikan pun naik. Belah ikan dan sangkap pun cukai naik. Tapi dengar cerita macam Bayan Baru ni betul-betul concern di Pulau Pinang. Cukai naik di susah hati betul. Tapi di Pulau Pinang ni, hotel pun cukai naik. Jadi inilah. Kadang-kadang kita bercakap, kita rasa besar, macam kita cukaikan orang yang mahal kaya. Di hotel atau yang tinggal di Muhammad Bayan Baru. Orang belah ikan, nelayan belah ikan sangkap cukai naik. Kan? Lepas tu kita concern Pulau Pinang ni tentang orang miskin ni, kita hebat. Ketua Menteri pakai kereta 2 juta lebih. Kereta 2 juta lebih. Tak ada Pemerintahan Nasional pakai kereta 2 juta lebih ni. Apa jenis dia? Kan? Dan saya bincang ni concern tentang cukai naik ni. Tetapi tak apalah, itu soalan saya yang tanya. Lepas tu dari segi kita tengok dari segi tentang apa pemilikan harta. Memanglah kita tengok dari segi bajet ni Kerajaan Pertahanan Nasional kita ada buat rumah dan sebagainya. Tapi kita lihat kemungkinanlah kan kita nak tengoklah Pulau Pinang ni tentang pemilikan rumah tentang orang berpendapatan rendah ni begitu teruk sekali dan kan. Jadi kita lihatlah tentang dari segi bajet ni yang Pematang cakap tu tentang Selangor dan juga Pulau Pinang. Kita nak tengok macam mana dari segi pemilikan harta.
golongan berpendapatan sederhana dan rendah di Pulau Pinang dan Selangor. Terima kasih. Terima kasih. Padang Besar. Ikan dalam sangkang tu saya kena cek, saya tak tahu. Saya boleh cek. Tapi kalau cukai hotel tu janganlah komplain. Tu orang kaya. Yang kita jadi masalah ini cukai bagi kalangan pendapatan rendah. Nah, soalan tentang pelaksanaan CGT itu, amalannya, itu dipertahankan dengan negara macam Amerika Syarikat dan UK. Walaupun kesenjangan masih berlaku. Tapi sekurang-kurangnya dia tak perkenalkan cukai baru yang menyentuh kedudukan rakyat terbanyak. Ini isu dia. Kita nak cukai golongan maha kaya atau cukai baru yang menyentuh kedudukan rakyat. Bagi saya itu fundamental question yang kita mesti jawab. Now, soal perumahan, saya nak sebut, saya ada pengalaman. Ya. Kalau di Pulau Pinang masa itu, perumahan rakyat ini semuanya daripada dana persekutuan. Masa kerajaan Pulau Pinang di bawah Barisan Nasional, peruntukan untuk perumahan rakyat itu dana kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri itu diminta beri kerjasama dari segi tapak tanah dan kemudahan mempercepatkan memangkin kelulusan dan beberapa kemudahan asas termasuk pajak. Jadi kita kena ingat, kerana sejak Pakatan Rakyat memerintah, Ketua Menteri Pulau Pinang tidak dapat meneruskan kadar kelajuan yang sama kerana ditahan peruntukan oleh kerajaan persekutuan. Kerana masa itu saya laksanakan melalui jawatankuasa pemandu penyelesaian Bumi Putra yang saya pengurusikan. Jadi tolong nasihat kepada kerajaan, terutama Jabatan Perdana Menteri, untuk meneruskan projek ini untuk rakyat, terutama masyarakat Melayu kampung di Pulau Pinang atau yang miskin bandar. Baik, saya nak sentuh sekarang kenaikan harga minyak 40 sen. Jangan sebut 20 sen. 40 sen sejak PRU yang lalu. 40 sen ya, dalam tempoh 1 tahun itu sangat tinggi. Ya. Dan ini telah memberikan kata kerajaan penjimatan, maknanya penambahan 9 bilion ringgit untuk 2015. Padahal setiap 10 sen pemotongan subsidi petrol dan diesel adalah penjimatan subsidi 2.2 bilion ringgit setahun. Ya. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Perkhidmatan PAU. Saya sebenarnya nak tegur sikitlah apa yang telah disebut oleh Padang Besar. Mungkin Yang Berhormat Perkhidmatan PAU tak perasan ni. Dia tanya, adakah CGT ni, Capital Gains Tax ni, akan dilaksanakan tanpa adanya SST dan juga GST? Maknanya adakah Pakatan Rakyat mencadangkan kita batalkan sistem pencukaian yang SST yang sedia ada sekarang ini, lepas tu kita tak laksana pula GST, kita hanya nak dapatkan pendapatan melalui CGT. Ya, saya selain daripada Padang Besar ni tertipu dengan propaganda cyber trooper UMNO sendiri dengan mengatakan bahawa Ketua Menteri Pulau Pinang beli kereta yang 2 juta. Ya. Ni bila dah cukup banyak sangat penipuan, dia sendiri pula percaya. Ya. Inilah satu kes yang agak kelakar. Ya. Bila dah banyak sangat penipuan, yang tauke penipu tu pun percaya dengan penipuan dia sendiri. Ya. Ini masalah dia. Ini yang pertama. Yang kedua, kita nak jelaskan, ya, kita nak cadangkan pelaksanaan CGT, Capital Gains Tax, tanpa dibatalkan SST. Maknanya sistem pencukaian yang sedia ada tu ada, kita tambah dengan CGT, Capital Gains Tax. Bukan kita nak batalkan semua dan hanya adanya CGT. Kerana kita tolak GST ini, kerana ianya mencukai orang miskin. Ya. Apa yang sedia ada tu dah ada, kita tambah dengan CGT. CGT ni tadi Perkhidmatan PAU telah sebut. Ya. Ianya hanya merupakan cukai atas orang kaya yang mempunyai, sebagai contoh, saham. Dan dia hanya dikenakan cukai bila dia menjual saham dia dan ada keuntungan. Maka dia tak dicukai oleh kerana dia kaya. Dia dicukai atas keuntungan yang dia perolehi bila dia melakukan perniagaan. Sama ada penjualan atas
properti, harta, kemewahan ataupun cukai atas saham keuntungan yang dia perolehi. Kalau tak ada keuntungan, tak ada cukai. Itulah sebabnya di negara-negara yang seperti mana yang disebutkan oleh Perkhidmatan Power tadi, walaupun adanya CGT, tapi orang masih melabur. Kerana apa? Kerana dia tahu dia takkan dicukai kecuali kalau ada keuntungan. Tak ada keuntungan, dia tak kena cukai. Ya? Lalu saya harap Padang Besar memahami, ya, dan janganlah percaya sangat. Janganlah percaya sangat cyber trooper UMNO ni semua tak ada guna lah, ya. Jangan percaya sangat. Ni Syahlam. Syahlam dekat dengan UMNO Syahlam. Pematang Power tak usik UMNO langsung. Pematang Power bujang dengan baik. Janganlah kacau dah. Masuk-masuk je mengganggu. Tu cara Pematang Power. Orang cara Pematang Power, cara Pematang Power. Cara Syahlam. Ya? Terima kasih. Terima kasih Anda Ketua. Saya terima kasih kepada Shah Alam turut memberikan penjelasan. Saya tertinggal tadi hujah yang dibawa oleh sahabat saya daripada Padang Besar yang menanyakan tentang apakah ia kemungkinan membatal. Tidak. Kalau baca buku belanjawan Pakatan Rakyat, kita batalkan tu GST. Kerana GST itu dia melebarkan jaring yang kena cukai walaupun pengecualian banyak. Tapi jaringan kena cukai itu melebar. Yang ini diperkecilkan cukai baru ini kepada kumpulan yang maha kaya. Kita ambil contoh punya penyenaraian kadang-kadang. Keuntungan tu daripada syarikat itu daripada 1 bilion naik 3 bilion atau 2 bilion. Jadi ini dicukai dari keuntungan itu. Dan sekarang tidak ada cukai. Ini yang kita sebut dalam apa yang disebut capital gains tax ini. Baik. Saya sebut tentang harga minyak kesannya sebagai contoh Myvi dan Proton Exora yang kenderaan paling popular. Berdasarkan andaian jumlah perjalanan 15,000 mengenai motorcar, saya ingat tak tepat. Pasal motorcar 2 juta tidak. Ya, Kementerian Besar beli kereta baru. Kalau harga 400,000 biarlah. Kalau dia bersih. Ini belanja ratus-ratus juta yang lain nampak diam. Yang ni kereta 2 juta, saya pun terkejut dengan 2 juta ni. Siapa kata utusan kot ya. Tapi tak apa, saya pun tak tahu, saya tak tahu sumbernya. Tapi elok-elok dia bagi penjelasan, biar penjelasan betul-betul kos. Kerana pendekatan Ketua Menteri Pulau Pinang dia transparent. Orang tanya kereta dia boleh bawa jumlah sebenarnya. Saya setuju kerana pendekatan dia adalah lebih telus. Baik. Dan baik kepada Myvi dan Proton tadi ya. Kalau kos petrol kalau berjalan 15,000 km setahun, kenaikan kos petrol adalah di antara RM424 Myvi, RM812 akibat pengurangan subsidi 40 sen 1 liter. Ini mungkin kecil, tapi cukup membiayai perjalanan pergi balik Kuala Lumpur ke Alor 4 kali setahun. Besar kemungkinan pemandu ini menerima BRIM. Tapi dengan kenaikan kos petrol dan cukai GST, dia terpadam dengan BRIM punya pembahagian ini. Kalau kita lihat laporan Maybank Research, 3.5 bilion liter diesel diseluduk setiap tahun. 3.5 bilion. Ini bersamaan 35% daripada jumlah penggunaan diesel negara. Subsidi dibazirkan 1.5 bilion ringgit setahun. Boleh tak kita cari jalan? Ni Maybank Research, Maybank ni di bawah khazanah ya. Boleh tak kita cari jalan? Selamatkan 1.5 bilion dan jangan dera rakyat. Takkanlah kerajaan yang begitu cekap dengan segala keupayaan semuanya tak boleh atur supaya penyeludupan ini dapat ditangani dengan berkesan. Jadi sebab itu saya katakan penjimatan 9 bilion setahun ini adalah jauh lebih kecil dari penjimatan yang bakal diperoleh sekiranya 15% bernilai minimal 18 bilion ringgit daripada ketirisan perbelanjaan kerajaan persekutuan diberhentikan. Baik. Perdana Menteri menyebut tentang pengurangan kadar cukai pendapatan. Banyak yang sokong. Ya.
Tapi kadar cukai maksima 26 kepada 24, 24.5, 25%, menaikkan kadar maksimum kepada RM400,000 dari RM100,000, masih tidak dapat merapat ke kesenjangan. Malah sekarang ini, cukai golongan mahakaya dikurangkan. Sebagai contoh, kalau isi rumah 4 orang yang berpendapatan RM4,000 sebulan, RM48,000 setahun, akan mencatat penjimatan cukai RM100. Golongan hartawan, saya bagi contoh, tanpa nama, pengarah eksekutif Genting Berhad. Berapa pendapatan yang direkod? Saya tak sebut yang lain. Pada tahun 2013, RM136 juta setahun. Baik. Dengan pengenalan cukai ini, yang mohon maaf, pengarah eksekutif Genting Berhad dapat menjimatkan hampir RM3 juta setahun, sekiranya kadar cukai pendapatan beliau dikurangkan daripada 26 kepada 24%. Jadi yang maha kaya kurang 3 juta, kemudian nak cukai CGT, kita tak sanggup. Kita pulangkan GST supaya rakyat dibebankan. Sebab itu, kita tekankan bahawa nisbah pendapatan kepada KDNK bagi kita harus ditingkatkan kepada 50% pada tahun 2020. Walaupun hasrat kerajaan BN yang disebut oleh Perdana Menteri, saya ulang, adalah menjadi hasrat kerajaan agar komponen gaji dalam KDNK ditingkatkan daripada takok 34% pada masa ini kepada 40% daripada KDNK menjelang 2020. Bandingkan betapa beza komitmen kami berbanding dengan hasrat kerajaan dengan tahap yang lebih rendah. Sebab itu, kita harus perluaskan skop dan bidang kuasa Majlis Rundingan Gaji Kebangsaan National Wages and Consultative Council. Kerana kita bicara soal inequality, kesenjangan, jurang pendapatan yang melebar. Kita harus beri ruang dan kebebasan dan mandat dan konsensus supaya gaji tahunan keseluruhan bagi semua pekerja dan industri di Malaysia berbanding skop sekarang. Golongan pekerja yang tidak mendapat apa-apa kenaikan sekarang dalam belanjawan, dalam bajet 2015, mengeluh kerana mereka tidak mendapat faedah secara langsung. Sebab itu, NWCC perlu dipertingkatkan, diwakili secara tripartite plus, iaitu wakil majikan, pekerja, masyarakat sivil dan kerajaan. Saya sentuh daripada awal secara konsisten soal tata kelola dan tidak telusan. Kerana saya masih yakin kalau ini diperbetulkan, kita boleh menjimatkan puluhan bilion ringgit dan tidak perlu heboh dan bergaduh soal GST untuk mendapat keuntungan bagi kerajaan, bagi pendapatan kerajaan berlebihan. Saya juga merujuk kepada juru audit antarabangsa, KPMG, Ernst & Young, laporan Ketua Audit Negara, dan tadi Maybank Research. Jadi, dalam keadaan ekonomi yang berdefisit serta tanggungan hutang negara pada tahap 596 bilion ringgit, setiap sen pendapatan haruslah dibelanjakan cara baik dan terancang. Tata kelola harus diperbaiki. Apa dia ukuran pelaksanaan? Tidak ada tindakan sekarang. Ya. Berbeza dengan apa yang berlaku. Saya tahu, kalau sebut Singapura terlalu sensitif. Jadi sekarang saya sebut India. India baru-baru ini mengenakan pertuduhan rasuah oleh orang kedua terkaya di Malaysia, Tan Sri Ananda Krishnan, kepada adik-beradik Maran ketika mereka di Kementerian Komunikasi India bernilai 700 juta ringgit untuk kepentingan dalam Excel melalui Astro All Asia Networks PLC yang kini difailkan di New Delhi. Dah bayangkan boleh SPRM dan kerajaan meresui tindakan kepada golongan maha kaya seperti Ananda Krishnan? Saya tidak fikir mungkin dalam negara, dalam keadaan sekarang. Kerana dia itu dianggap tidak boleh disentuh. Sang saudagar kaya dan juga kebal dari segala tuduhan. Ya. Kerana ini ada kaitan. Apabila Khazanah Nasional memegang 21% daripada AAAN, maka siasatan dilakukan SPRM ke atas Khazanah dan pemegang saham utama, usaha tegas entertainment system
42.3% untuk penjelasan transaksi kalau betul berlaku. Kalau sudah dia ada charge pendakwaan di India, takkanlah kita masih tertunggu. Syarikat yang berpaksi dan berinduk di Malaysia tidak berani disentuh oleh SPRM dan tidak ada tekad politik pemimpin untuk menyentuh rangkaian ini. Apakah SPRM akan menyiasat bagaimana Ananda Krishnan memenangi bidaan lesen operator mudah alih Maxis di Malaysia sekiranya beliau dengan berani boleh merasuah kaki tangan kerajaan asing? Jadi saya ucap tahniah kepada kerajaan India yang baru kerana punya keberanian, ketegasan mendakwa dengan bukti. Walaupun Ananda harus diberi ruang untuk mempertahankan dirinya di mahkamah. Begitu juga kebimbangan kita tentang 1MDB. Durus hutang pinjaman terkini bernilai 36.25 bilion ringgit, tidak mempunyai aliran tunai seperti perniagaan biasa yang lain. Berapa pinjaman terkini YMDB? 36.25 bilion ringgit. Soalan YMDB ini saya dengan mantan Perdana Menteri Tun Mahathir dapat sependapat. Bagaimana satu MDB boleh diberikan projek 3 bilion yang bernilai 11 bilion ringgit dan ura-ura bahawa sebuah jana kuasa gas di Melaka juga telah diberikan secara rundingan langsung dengan TNB. Ini masalah berterusan. Kita bicara soal transformasi ekonomi. Tetapi tata kelola tidak diperbaiki. Apa bezanya tender dengan bidaan atau bidaan dengan rundingan langsung? Kita tak dapat nilai kos. Ini hanya persetujuan menteri berdasarkan technical report. Ini harus diperbaiki, kalau tidak kos meningkat. Jadi beban hutang YMDB dijangka akan menyenaraikan aset tenaganya di Asia menerusi Virtus Energy yang dianggarkan menjana 16.5 bilion ringgit, IPO terbesar Asia pada 2015. Ini tentunya cara keluar untuk menjana dana bagi membayar hutang awalnya, bentuk bailout yang terbaru. Perdana Menteri ucapannya menyentuh soal hutang. Diampuni orang mati syahid semua dosa kecuali hutang. Riwayat Muslim. Dia baca terjemahannya. Yughfaru lisyahid kulla zam illa ad-dain. Diampuni orang mati syahid melainkan yang berhutang. Dia rujuk banyak kepada penghutang PPTN. Saya duka cita. Ya. Kerana hutang YMDB, hutang DIPAK, hutang Perwaja, hutang Tan Sri Tajuddin yang maha kaya bilion-bilion itu tak jadi masalah. Ya. Tetapi hutang anak-anak muda yang berhutang PPTN itu akan menjadi perkara pokok bawa hadis. Tak terampun dosa dia. Saya nak beritahu konteks ini, saya juga rujuk. Saya percaya biara boleh rujuk juga. Kalau orang itu berhutang dalam sistem yang tidak adil. Saya miskin, saya nak belajar. Saya tak ada pilihan melainkan berhutang. Padahal tanggungjawab pemerintah membantu. Ada pertimbangan yang dibuat, harus diberikan di situ. Dan tidak semudah itu. Orang yang berhutang dengan mencatat keuntungan besar, orang yang kaya berhutang, itu jelas terhukum dalam kes ini. Jadi saya mintalah supaya rakan-rakan meneliti semula maksud hadis ini dan bagi konteks yang benar. Prinsip asas bahawa yang berhutang mesti bayar kerana perjanjian aufu bil uqud, ya, yang dah ikat janji, pegang pada janjinya. Ya. Tetapi jangan mendera golongan bawahan. Bukan main kita kuat hujah kita bila orang kecil berhutang. Tapi yang lupus hutang DIPAK tak ada bangkit. Lupus hutang Perwaja sampai sekarang dia bayar, tak bangkit. Forex fiasco yang dilupus hutang 500 juta ringgit oleh Bank Negara tiap tahun, tak ada diusul. Lupus hutang Tajuddin Ramli malah dibayar 500 lebih juta. Saya minta supaya ada ketelusan, konsistensi, supaya jangan kita anggap mudah menera rakyat yang tidak berupaya untuk berhujah. Ya.
Kita sentuh TPPA dan saya tekankan pada prinsipnya kita tidak pernah menentang perjanjian perdagangan bebas. Tetapi tidak ada jawapan tentang peruntukan-peruntukan yang menimbulkan kecurigaan. Pharmaceutical, agriculture, soal arbitration. Tidak ada ketelusan. Jadi nak minta ahli parlimen menyokong satu perjanjian TPPA begini adalah tidak menasabah. Ya. Amerika Syarikat umpamanya diwakili oleh 400 penasihat lantikan peguam dan pakar dari pelbagai industri untuk menggerakkan dan menekan supaya ini dilaksanakan. Selagi kita tak dapat jaminan kepentingan ekonomi negara dipertahankan, saya ingin sarankan kepada Menteri Kewangan supaya jangan bersetuju dengan perjanjian ini. Saya sebut tentang hasil minyak dan gas. Kerana pergantungan hasil tahunan minyak dan gas membentuk 31% daripada pendapatan kerajaan persekutuan. Risikonya dua. Kedudukan ekonomi kita baik tetapi gagal membina industri pilihan lain kerana ketergantungan kepada harga minyak. Dia melemahkan kedudukan keuangan Petronas secara mendadak apabila keuntungannya dipindahkan oleh kerajaan persekutuan untuk perbelanjaan yang sememangnya diketahui tiris. Kewangan lemah ini akan merencatkan kebolehan Petronas untuk bersaing di perniagaan antarabangsa. Dan tentunya suatu isu yang sangat kontroversial ialah keengganan kerajaan menerima kenyataan untuk membayar royalty kepada semua negeri pengeluar minyak. Tidak boleh dipertahankan kerana Yang Berhormat Menteri Keuangan Gua Musang masa itu yang terlibat dalam penandatangan itu menjelaskan tanpa ragu bahawa wang itu adalah hak milik negeri yang belum diberikan kepada Kelantan. Perdana Menteri mengumumkan beberapa lebuh raya baru, Sungai Besi Ulu Kelang, Damansara Shah Alam, lebuh raya Pantai Barat, termasuk dari Taiping ke Banting. Kita ada pengalaman di Selangor, Kidex Highway, walaupun tidak dalam konteks yang sama kerajaan, dan berunding dengan Menteri Besar, dan saya percaya Menteri Besar akan menggunakan ruang ini menjelaskan. Pada prinsipnya kita menyokong, tetapi tidak boleh kerajaan persekutuan menganggap kerajaan negeri ini hanya jadi rubber stamp. Dia boleh tentukan kos, dia boleh pilih syarikat-syarikat kroni mengendalikan, dan dengan kos yang meningkat kerana beban itu akan dibayar oleh penduduk-penduduk Selangor. Oleh demikian, kerajaan negeri, kita menyokong pendirian kerajaan negeri Selangor sekarang supaya lebih tegas dalam semua rundingan dan semua perjanjian itu dibuka kepada awam. Telus, tidak disorok macam perjanjian air. Menteri Besar telah menulis kepada menteri, apa perjanjian air dah berjalan, Langat satu telah pun dapat tender, kroni-kroni dah kau untung, tapi perjanjian masih OSA. Jadi kerajaan negeri Selangor ambil pendekatan, kita buat secara terbuka biar rakyat tahu dan memilih bagaimana, mengapa kita ada bangkitkan banyak kebimbangan dan bantahan cara dan corak menguntungkan satu dua syarikat. Syarikat untung ratus-ratus juta, sebab itu banyak yang pertahankan keadaan dan sistem yang lama, tetapi yang akan menampung beban ini ialah rakyat Selangor kerana kos dan kadar air akan meningkat dengan perjanjian baru ini. Tetapi yang lebih penting dalam soal pengangkutan ini yang tidak diadres selain daripada beberapa langkah bas kecil-kecilan yang disebut oleh Perdana Menteri yang saya sambut baik, tetapi tidak ada dasar mengkaji menggunakan pakai konsep pengangkutan awam yang harus diperbaiki. Saya lihat umpamanya amalan di Colombia dan Brazil, bus rapid transit dengan perhubungan konektiviti antara stesen LRT, MRT untuk keselesaan rakyat, feeder bus service, itu harus dikendalikan dengan baik. Yang betul, Perdana Menteri menyentuh agak keluar daripada bajet 2015 tentang murka
tuanku, terhadap Pakatan Rakyat, khususnya keadilan. Saya nak sebut di sini bahawa kita di sini tanpa perbezaan. Yang Mat Arau ada pengalaman, ramai ada yang pengalaman, bahawa yang kita pertahankan baik BN atau Pakatan Rakyat adalah demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Kita jangan buat. Ya. Siapa pun pemerintah, prinsip raja perlembagaan ini harus dipertahankan. Saya baca teliti ucapan mantan Perdana Menteri tahun 83 tak kala pindah perlembagaan dan 1993. Saya tak sanggup baca semula ucapan itu kerana nadanya begitu keras dan tegas, menyebut tentang keterlanjuran yang berlaku yang memaksa UMNO pada ketika itu dan BN, dan saya sokong untuk memindah perlembagaan tahun 83 dan 1993, menjunjung kedaulatan Raja-Raja Melayu, mempertahankan kedudukan Raja-Raja Melayu, tapi tidak mengizinkan jenayah dilakukan ataupun melanggar peruntukan perlembagaan yang menghormati hak rakyat memilih pimpinan mereka sendiri. Saya nak jelaskan perkara ini kerana saya tidak mahu istilah murka. Murka ini bila kita langgar, kita tidak hormat raja. Saya belum keluar satu kenyataan yang mempertikai kedudukan Raja-Raja Melayu atau menghina Raja-Raja Melayu dalam dewan atau luar dewan. Tapi saya ingin mengingatkan bahawa kita tegak dengan prinsip ini. Bila almarhum Datuk On Jaafar, pemimpin kebangsaan, pendiri UMNO yang saya sangat hormati, menekankan bahawa penegasan dan hebat UMNO diasaskan itu adalah membebas dan memerdekakan minda dan negara ini daripada amalan kongkongan, amalan feudalisme. Itu seorang tokoh bangsawan, saudara. Dan bangsawan almarhum Tun Datuk On Jaafar itu, kerana pernah jadi menteri besar, 2 kali dibuang ke Singapura, tapi kembali untuk mengasaskan UMNO dengan prinsip membebaskan Melayu dalam semua bentuk cengkaman, baik oleh Inggeris ataupun sistem feudal. Ya, sila tanya sekarang. Terima kasih, Tuan. Saya nak tanya 2 perkara saja. Yang pertama mengenai pertanyaan Menteri Besar. Saya nak tanya, mengapa susah sangat nak bagi nama lebih pada satu? Macam mana yang dikenakan oleh Perdana Menteri Selangor? Ini masalah. Saya tanya, nanti saya belum habis tanya lagi. Boleh tanya? Bagi peluang saya tanya. Baik, terima kasih. Nah, saya belum habis soalan lagi. Okey. Saya tanya, mengapa kat Selangor ni tak boleh, tapi kat Perak sepanjang tahun 2008 boleh pula hantar lebih daripada satu nama kepada untuk bakal Menteri Besar negeri Perak. Yang kedua tadi yang berhormat sentuh pasal keterusan dan kealasan. Saya hanya dapat kepastian saja dalam dewan ini. Yang dakwaan Faikah tak salah saya namanya, yang mengatakan yang berhormat dapat allowance RM1, tapi tuntutan 15 juta sebagai penasihat negeri Selangor. Betul ke kenyataan beliau ni? Kalau tak betul, kenapa tak mau saman dia? Itu saja saya nak tanya. Terima kasih. Saya dah bincang dengan Menteri Besar baru dan beliau akan mendedahkan seluruh perbelanjaan pejabat penasihat ekonomi Selangor yang tidak melebihi RM150,000 setahun. Okey? Baik. Kalau nak tahu yang benar lah, kalau nak fitnah, tu lantak lah. Tapi kalau nak tahu yang benar, itu dia kenyataan dia. Yang keduanya, allowance saya RM1. Allowance perjalanan tu saya tak ambil. Saya pergi Turki dan Dubai untuk mengemukakan projek Selangor, saya tidak ambil allowance daripada Selangor. Walaupun saya diundang oleh kerajaan Turki lah. Dan dibayar. Jadi saya tak ambil daripada Selangor. Okey? Baik, itu. Yang keduanya, apa masalah nak ambil timur dari satu duan? Itu keputusan parti berkenaan. Dipilih satu nama. Ditolak, dikemukakan nama yang ganti. Apa masalahnya? Apa masalah untuk Sultan panggil dan kita bagi tahu? Ini pandangan kita satu nama. Tak setuju? Okey. Kita bagi satu lagi nama. Yang nak sibuk, nak suruh bagi 3 nama. Pasal apa? Besok, pilihan raya besok, UMNO kemuka 3 nama kepada aku. Baik. Ya. Saya nak tanya itu. Saya cuba nak tamatkan bagi ruang kepada orang lain. Saya nak sebut di sini. Ya.
saya nak ungkap setelah mengatakan penghargaan saya kepada ucapan Tun On, dan juga saya minta rakan-rakan dalam UMNO juga tolong baca semula ucapan Tun Mahathir selaku Perdana Menteri tak kala membentangkan pindaan perlembagaan 1993. Yang tak saya sanggup repeat kerana dia jauh lebih tegas dan berani dalam bidang itu. Ya. Sikit. Saya nak habiskan. Ada 1 minit. Dan saya nak sebut di sini karya Dr. Siddiq Fadil, bukunya Melayu dan Islam, Martabat Umat dan Daulat Rakyat. Merdeka ini kedaulatan rakyat. Menjunjung raja. Tapi merdeka bermakna rakyat yang berdaulat juga. Jangan lupa. Raja Ali Haji, pengarang kitab Tuhfat al-Nafis dan Tamarat al-Mahammah, dalam buku ini menyebut, mengingatkan makna raja bukan membuat apa sukanya di atas rakyatnya, tapi merujuk pengertian 3 istilah politik Islam: khalifah, sultan dan imam. Raja dalam pengertian khalifah bermaksud pengganti dan pelanjut pemerintahan Nabawi. Raja dalam pengertian sultan pula penguat kuasa keadilan dan undang-undang. Dan raja dalam pengertian imam pula dimaknai sebagai pemimpin dan ikutan. Itu hanya kita renung balik. Jadi pada penutupnya saya ingin menyebut bahawa kita bertanggungjawab bersama. Saya cadangkan kita ada Budget Oversight Committee, jatuh kuasa untuk mengawasi belanjawan negara. Tak payah tunggu tiap tahun. Sebelum Yang Berhormat duduk, boleh saya tanya sikit? Sebab ni dah. Boleh apa ni yang betul bagi 2 minitnya tambah sikit. Saya tak ada kuasa untuk melanjutkan masa. Jadi saya nak habiskan Yang Berhormat untuk mengatakan Budget Oversight Committee, dan saya ingin menekankan tentangan kita yang paling besar ialah kerana bajet 2015 tidak mengambil kira kesanjangan inequality yang melebar, dan kita bantah sekeras-kerasnya segala usaha kerajaan Barisan Nasional mengenakan cukai bagi rakyat, terutama GST yang akan dikenalkan kerana akan membebankan rakyat, ganti dengan cukai yang akan mendera golongan maha kaya. Saya akhiri dengan satu. Saya tak cukup masa ni, Yang Menteri. Yang Muhammad sokong ke perubahan grade dalam ahli parlimen? Baik, kerana tak ada masa, saya kata saya sokong sekarang setelah memberi pertimbangan pandangan Yang Berhormat Arau dan juga kesan Perdana Menteri, kerana cadangan awal itu terlalu tinggi. Kita tolak. Cadangan awal itu hampir 2 kali ganda, kita tolak. Cadangan pilihan ini yang kita rasa lebih menasabah, itu kita terima baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kita kena ingat akhirnya jangan kita mengingkari perintah Allah. Pada dulunya kita belum lahir dan mati, kita dihidupkan, kerana kita dimatikan, kemudian kita hidupkan semula pada hari akhirat. Maka kita akan kembali kepada Allah Taala. Maka apa yang kita bicarakan itu dengan amanah, dengan semangat pertanggungjawaban. Saya ucapkan sekali terima kasih kepada Yang Bertuah. Ya, Yang Berhormat Ketereh, mula pukul 2.30 Baiklah Yang Berhormat, kita tangguhkan persidangan kita.